kita kick off. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shimabullah, Business Management Consultant. Bersama dengan saya adalah Puan Ida, perfume teacher. Itu ke you punya brand sekarang, Puan? Perfume making teacher. You punya brand apa? Perfume? My brand. Okay, macam ni. I'm not sure. What do you call yourself? As what? Perfume making teacher. Perfume making teacher. Okay. Do you want to share your phone number? 01 01 333 333 444 444 52. 52. Wow. Senang ingat. Kalau tak ingat sajalah ni. Okay. So Puan Ida, saya bantu ini nama Puan Ida. Nama Puan memang Syafwan Badri ke? Oh, that is my husband's name. Okay. So saya letak Puan Ida lah nama you ya. Alright. Okay. So Puan Ida merupakan perfume making pula, cikgu yang membantu untuk usahawan, especially pembuat perfume. Nak belajar macam nak custom your perfume, bolehlah jumpa Puan Ida, betul? Okay, macam ni. I don't think saya jumpa ramai pembuat perfume. But saya jumpa penjual perfume ada. So when you say pembuat perfume, I don't think so. Bukan, I tak nampak lagi lah. Ada lagi kah? I'm not sure. I nampak penjual perfume yang ready made lah. I want to tell you one story. Ada seorang founder, Andy Jutawan, founder perfume. I saw dekat YouTube, dia kata dia agak, okay, this perfume ni agak ada benda-benda ni lah. So to me, tahniah kalau seorang penjual perfume tu dia boleh buat sendiri yang perfume dia jual. Dan dia tidak perlu lagi meneka kandungan perfume yang dia jual itu. So what is the difference, Puan? Saya? What's the difference? To me, kalau you seorang penjual perfume, pertama lebih baiklah kalau meningkatkan nilai diri untuk membuat sendiri perfume, yang pertama. Yang kedua, you are perfume seller and then you kata, oh ni this is my perfume, I'm selling this one, katalah Paris Hilton, dalam ni siaga ada vanilla ke, ada rose ke, I mean, lebih baik kalau dia tingkatkan value diri dia. Oh, ni saya buat sendiri, ni dalamnya ada ni. I mean, dia tahu apa benda lah. That is what I'm trying to bantu lah. Okay. Dia buat sendiri perfume. Not just dia beli ready made macam tu. Last time saya memang penjual perfume ready made. I see. Now kita nak tingkatkan nilai pelanggan ke, nilai diri ke, meningkatkan ke keyakinan pelanggan ke, something like that lah. Alright, fantastic. Okay, so thank you so much Puan Ida kerana hadir pada sesi hari ini. Perhaps usahawan lain yang kita dah jemput mereka untuk hadir, kebanyakan usahawan yang sepatutnya hadir pada sesi hari ini adalah di kalangan doktor. So saya dimaklumkan ramai pula yang tak dapat hadir sebab tiada doktor ganti, tak ada locum. Okay, tak apa. So kalau mereka dah berkelapangan, masuk je lah insyaAllah. Okay, so program hari ini kita nak share sebenarnya adalah tentang tajuknya networking marketing strategy. Alright, macam mana you nak strategize your network supaya dia bantu you untuk marketkan your product. Okay, so marketkan kepada siapa? Kepada your audience. So you kena tahu siapa audience you so that mereka boleh bantu targetkan audience you. Okay, so perhaps sesi hari ini dapat bantu Puan Ida dan juga usahawan yang menonton di YouTube channel untuk more understand about networking marketing. Dia bukan macam networking marketing ni bukan MLM lah. Saya cakap macam tu. Okay. Ramai orang dia confuse MLM. Oh ni kena kenalkan ke orang, bawa 2 orang, 3 orang, tak. Itu affiliates nama dia. Networking ni adalah you guna pakai resources seseorang. Atau bahasa mudah dia, networking marketing ni macam mana? Networking marketing adalah kabel atau orang dalam. Atau bahasa mudah dia. Okay. Cuma kita buat secara halal lah. Okay. Kita halalan toyiban. Okay, sebab dia kadang orang salah faham tu yang jadi orang tak guna pakai konsep networking. Alright, padahal benefit dia sangat-sangat banyak. Okay, so ada 10 poin untuk membantu Puan Ida dan juga saya menonton pada hari ini. Okay, Puan Ida ada buku nota dah? Usually I write notes in my handphone. Wah, advance. Tengok Puan Ida lagi power pada saya. Saya pun pakai buku nota lagi. Alright. Tak apa, silakan Puan, lagi bagus. Okay, senang kita nak review balik. Alright. So first thing first. Dalam networking, perkara pertama yang Puan Ida kena faham adalah
your sales is based on you punya context. Alright? Kalau you sorry. Kalau Puan Ida, you mengajar individu untuk make their perfume. Your clients ni adalah bergantung kepada berapa ramai you punya network. Alright? You punya circle ni lagi besar, individu dalam circle you. Okay, macam ni. Orang, kalau Puan Ida dan juga Kimi Abdullah, kita berdua saja. Right? Saya ada lebih kurang 20 network. Right? 20 kenalan yang boleh bantu grow your business. Bayangkan Puan Ida ada 3 orang network you. Contohlah Kimi Abdullah, Dr. Rida, Dr. Riza. Right? So 20 kali 3 you dah ada berapa Puan? 60. 60 orang network yang boleh bantu dapatkan klien you. Alright? Sebab tu lagi besar, lagi ramai individu dalam circle you, lagi banyak network you. Lagi banyak opportunity yang bakal you dapat. Alright? So I nak you guys faham. Untuk dapat benefits dari networking marketing. Alright? Nak dapat benefits dari networking marketing, syaratnya you kena duduk, you are on the business, not in the business. Alright? You bukan orang yang buat bisnes tu. You orang yang di atas bisnes. Macam director, chairman and so on. Sebab kenapa? Yang ketiga, poin ketiga. Dalam networking, dia perlukan masa. Alright? Dan dia perlukan usaha. So kalau masa you banyak habis bernetworking, susah you nak spend masa pada operation. Susah you nak spend masa pada HR, pada finance and so on. Sebab tu you kena on the business. You tak boleh duduk dalam business. So macam mana business saya nak run? Good questions. Macam Puan Ida, you train someone yang boleh train others. Itu formula yang terbaik. Ada seorang, contohlah this lady lah, dia datang daripada Cyberjaya contoh. Daripada Cyberjaya, Puan Ida saya nak belajar lah buat perfume dan semua. Dia try buat and dia rasa dia lagi seronok belajar, mengajak orang. So, orang ni lah yang you jadikan tenaga pengajar. Whereby you kerja you close the job. Get the job, close the job. Get the job, close the job. Siapa yang organize the job, siapa yang manage, siapa yang operate the job adalah individu tersebut. The lady from Cyberjaya. Setakat ni Puan Ida clear ke saya laju sangat ke? You said just now, apa tadi? What you repeating just now? Apa benda tu just now? Operate and what is it? Operate and manage the business. You bukan you yang manage the business. The team yang manage the business. Oh, okay. So kerja you hanyalah dapatkan job, tu saja. Oh, dapatkan job. Okay. Kerja you adalah create demand, get the demand. Create demand, get the demands. Oh, create demand. Okay. Yes, okay. So, networking, it's a seeding game, not hunting. Sealing? So, seeding. Seeding. S-E-A-L-I-N-G. Seeding. Seeding. S-E-E-D-I-N-G. Betul. Okay. Seeding. Right? So, you kena seed, you are not hunting. Sebab salesperson, dia memang kerja dia hunting, nature dia hunting. Dia jumpa orang, dia jual. Dia jumpa orang, dia jual, dia close. Jumpa orang, close. Jumpa orang, close. That is hunting. Okay. Bila you jadi networker, bila you buat networking marketing, kerja you adalah seeding. Kerja menanam you adalah lah. berkawan, menanam. Kerja you beramah mesra. Alright? That is networker. Okay? Kita dah ada seorang usahawan baru. Alright, Dr. Rida. Dr. Rida tempat Dr. Ri, maybe internet dia. Okay, dapat pun sambung. Dr. Rida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi penat ni muka doktor. Tak ada doktor ganti, terpaksa cover. I see. Okay, terima kasih banyak doktor sebab ada pada sesi hari ni. Okay. So, kita tak jauh, kita baru je mula. Alright. So, apa yang kita bincangkan hari ini adalah tentang networking marketing strategy. Alright? How you want to sustain, how you want to grow your business through networking marketing. Alright? So nanti kita akan cerita lebih detail. Okay? That is our topic hari ini. Cuma kita dah pergi kepada beberapa point. Point pertama adalah your sales is based on your circle. Lagi ramai individu dalam circle you, lagi besar sales you. Macam mana kita buat benda ni? Andai kata saya ada 20 orang
saya ada 20 orang kabel atau kenalan atau network. Puan Ida ada 20. So Dr. Ida network dengan saya dengan Puan Ida, you dapat 60 total campur you punya network. Lagi ramai orang dalam circle kita, lagi besar network kita. Exactly. That's the game, right? So contohlah total kita ada 100 network. Tak semestinya 100 ni boleh bantu bangunkan bisnes you. Kita ambil game yang safe sikit lah. 20% saja yang akan bantu develop your business. So kalau 20%, at least you ada 20 orang yang boleh bantu dari segi sales, bantu dari segi branding, bantu dari segi cash flow, bantu dari segi a few things. Alright? So macam mana nak besarkan lagi? Ramaikan lagi individu dalam circle tersebut. That is networking punya game. Alright? And networking game is not affiliates game. It's totally different. Alright? Affiliates, I believe semua orang tahulah all this MLM and so on. Networking lain. Okay? So rules dalam networking, doktor kena on the business, not in the business. Kalau macam sekarang doktor in the business, doktor locum tak ada, you yang kena jadi doktor. You kena entertain client, the patients. Alright? So, susah untuk you jadi networker. Sebab networker dia perlu seeding, dia bukannya hunting. Alright? So, bila you faham game ni, and seeding is one crucial part, di mana dia ambil masa. Alright? Apa tu? Dia perlukan masa. Oh, okay. Okay? Kecuali Menanam, seeding. seeding. Alright? Kecuali, okay? Kecuali you ada strategi yang terbaik untuk mempercepatkan proses tersebut. Okay. Okay? That is super important. You perlukan strategi untuk cepatkan proses monetization tersebut. Alright? Macam mana proses dia? Ada guys faham dulu? Dalam networking ni, biasanya apa yang you kena kejar? Alright? Yang you kena kejar adalah satu perkataan. Nama perkataan tersebut adalah opportunity. Okay. Yes. Opportunity yang you cari sebenarnya. Dia ada banyak ruang lah. Opportunity ke arah apa? Saya akan explain sebentar lagi. Okay. Apa yang kita nak sangat sebenarnya adalah opportunity. Alright. So, opportunity ni is basically you akan dapat kalau circle you suka you. Alright. Macam mana nak buat orang suka kita? Macam mana nak buat setengah-setengah kumpulan, setengah-setengah community suka kita? Tolong tulis saya ni. People comes to you because of values. People stay with you because of relationship. Alright? People comes to you because of value. People stay with you because of relationship. Alright? First, jangan cerita relationship. Cerita dulu value apa yang orang boleh dapat daripada you. Bila dapat ni maksudnya you kena bagi. Alright, contoh, I tahu my value, I have knowledge, I have experience. So orang nak value tu, I bagilah. Bila I tak bagi, I akan mula berkira-kira. So bila berkira-kira, automatically you jatuh kategori hunting, not seeding. Alright, Dr. Ida ada ilmu kesihatan. Puan Ida ada ilmu kewangian. Oh, ayat dia. Okay, so kat sini masing-masing ada kelebihan, ada value masing-masing. Dr. Ida ada kenal, Dr. Ida bukan kenal ramai orang. Ramai orang kenal Dr. Ida. Alright, sebab you hierarki dah tinggi. Orang datang jumpa you. Orang datang jumpa I. Puan Ida, orang datang jumpa Puan Ida. Setengah masa, kita datang jumpa setengah kelompok. Setuju? Setuju. Alright. So the game, point seterusnya adalah networking ni is not about who do you know. Networking is about who knows you. Kalau siapa I kenal, Ismail Sabri pun I kenal. Tapi belum tentu dia kenal saya. Alright. So kat sini networking punya game lain. Dia reverse engineering. Oh. Right. So kat sini tugas you adalah untuk mencipta personal brand. Alright. You tahu value you. So you convert value tu menjadi personal brand. I nak kawan lah dengan Dr. Ida ni, I boleh dapat banyak tips nak kurus. That is your value. Jadikan personal brand terus. Hi, my name is Dr. Ida. Hubungi saya kalau you nak kurus, kita boleh bantu secara percuma. Right? You buatlah dalam you punya talk, FB live ke, TikTok live ke, YouTube live ke, you buat live streaming. Ramai orang datang kat you, beribu-ribu orang datang sebab nak tengok percuma. Okey, saya akan ada dekat Padang sekian-sekian untuk support Kevin Zahari untuk senaman beliau. So ramai orang datang.
You tumpang populariti Kevin Zahari tumpang populariti you. Daripada you ada 1,000 orang followers saja, Kevin Zahari pun ada 1,000 orang, jadi 2,000 orang. Right? Value, you kena identify you punya value, convert your values into personal branding, and you share the values. Sebab tak semua orang ada mindset yang sama. Right? Sebab tu ada satu ayat ni tau. Not everyone suit for networking marketing. Sebab networking marketing requires time, requires patience. Right? Kena sabar sangat. Kadang-kadang orang tu dah setahun, 2 tahun berkawan, tak dapat value, tak dapat return. Right? Tapi sekali dapat 20 juta, sekali dapat 1 juta, 2 juta. That what's happened to my friends. Right? Dia networking macam kadang-kadang aku stress juga Kimi macam lama dah ni networking ni tak dapat something. Selepas tu dia minta, dia mengeluh, Allah dengar, nak sekali dapat 2 juta. Kalau kabut dia, bagus dah networking marketing. Tadi bukan kata tak bagus ke? Right? Sebab dia kena sabar. Right. So, setakat ni Dr. Ida dan Puan Ida okey Okay. Saya tak laju sangat kan? Tak ada. okay. Alright, fantastic. Okay. Seterusnya adalah okay. Dalam people come to you because of value, people stay with you because of relationship. Nak cerita relationship ni you akan dapat bantuan yang laju, bantuan yang besar, bantuan yang konsisten. Laju, besar, konsisten kalau relationship you atau bonding you dengan someone sangat bagus. Right? Atau nama lain dia sangat rapat. You jadi BFFFFFF. Rapat sangat. Tak maaf ya. Suara saya hilang ni. Saya back to back PUNB last week, minggu ni InScan. Lepas tu balik InScan pun siang malam training. Back to back Yes, back to back. Tapi alhamdulillah ada permintaan dan kita support saja. Alhamdulillah. Alright. So, relationship. Strategi nak lajukan lagi referral, nak besarkan lagi atau nak dapat referral yang konsisten adalah melalui bonding. Dapat you, laju you dan akan lagi mudah referral tersebut berlaku. Okay. So, dalam circle you, contohlah ni this is my card dalam this is training director dalam one of networking event, dalam networking group. Alright. Saya train the usahawan basically umur macam Puan Ida, macam Dr. Ida, even yang lagi muda 18 atau 19 tahun. So kita train ilmu teknikal mereka untuk berbisnes. Dalam grup saya, kita ada 81 orang sekarang. And 81 orang ni kita jumpa every Thursday. So you bayangkan 81 orang, kalau satu orang share 20 nama, 81 kali 20 konteks. Dalam grup saya saja ada 1,620 kontak yang saya boleh monetize. Alright. Cerita dia, you takkan dapat semua. You akan dapat maksimum pun 20% saja. Alright. Tapi bayangkan 1,620 kali 20%, saya ada opportunity sebanyak 324 pintu. Dah cukup banyak dah. Saya nak 324 bahagi dengan 30 hari. Satu hari saya boleh dapat 10 ke 11 offer. Itu pun dah macam tak larat lah rasa. Alright. Itu kelebihan networking marketing. Alright. So, kenapa saya cakap 20%? Dalam dunia marketing, dia ada 3 konsep. 20, 60, 20. Right? 20, 60, 20. Right? Apakah 20, 60, 20? Dalam circle, dalam komuniti adalah manusia. Dan dalam manusia ada jiwa, ada emosi, ada mindset. Tak semua mindset akan sama walaupun circle yang sama. Tak semua emosi ni suka dengan you. Right? And tak semua orang akan support you. That's normal. Sebab tu Allah wujudkan thumbprint kita berbeza dalam 8 bilion manusia kat dunia ni. Right? So kat sini apa yang saya nak masukkan adalah 20%, tengah-tengah 60%. 20% akan suka you sangat. 20% akan benci you sangat. 60% ni dia jadi lalang. Right? Saya panggil konsep ni apa tahu? 20% likers atau followers.
Sorry, 20% likers, 20% haters, 60% followers. Oh. Alright? 20% ni. Ini orang yang you rapat ni, BFF ni. Dr. Rida sedekah, contohlah RM1. Ya Allah, baiknya Dr. Rida tu. Mana-mana dia bagi je budak-budak RM1. Orang akan macam sebab dia suka you. Alright? Whereby 20% haters. Kau tengok tu, Dr. Rida tu RM1 pun nak tunjuk sedekah. Macam lu orang yang tak ada duit. Padahal tak ada apa pun. You tak kenal dia pun. Dia macam, dia memang normal. Memang akan ada orang macam tu. Walaupun you tak minta. Tengok Dr. Rida tu makan sopan-sopan. Dia macam ada awet je kat sini. Tiba-tiba macam, hey, what's your problem? Dia memang akan ada macam tu. Normal. Alright? Tengok Puan Ida tu. Dia tak senyum pun. Mesti dia ni poyo ni. Padahal Puan Ida tu tengah pening kepala. Alright? Orang akan macam very skeptical. Normal. Kat mana-mana. Bukan kat Malaysia saja. Alright? Ni kajian worldwide sebenarnya betul kat you guys ni. Alright? 20% likers ni, contohlah macam Dr. Rida terlewat datang. Oh, ni mesti jam ni lah. Tapi memang tahu jalan kat rumah Dr. Rida tu memang selalu jam ni. Dia sebab dia sokong, dia akan sokong aja. Dia memang macam tu. Walaupun you terbuat jahat. Contohlah macam, dia ni lambat pula. Nak aku ada masa nak tunggu. Macam kerana dia terlepas cakap. Alright? Itulah memang dia tu tak baik tau buat Dr. Rida tunggu. Tiba-tiba dia backup you. Itu memang normal. Alright? So kat sini 20% likers akan ada dan akan bertukar-tukar. Dia takkan jadi orang sama. Minggu ni orang tu, minggu depan ada orang lain. Sebab yang orang yang likers you tiba-tiba dia jadi followers atau dia jadi haters. Dia mungkin ada tersentap kot. Dr. Rida tak belanja dia makan ke? Kenapa dia tak belanja aku makan ni? Jadi haters terus. Alright? Welcome Dr. Shah. Right. Salam. Okay. So kita dah di pertengahan juga, tak ada masalah. Nanti kita boleh sama-sama recall balik. Alright. Konsep community memang ada 20%, 20%, 60%. 20% likers, 20% haters. Kadang-kadang dia boleh bertukar-tukar. Yang haters ni, tiba-tiba lah Allah tiupkan hidayah kat dia. Tiba-tiba suka you. Alright. Tiba-tiba ternampak macam Dr. Rida datang. Tak apalah, I bagi RM50 kat anak-anak you. Allah, baiknya lah. Selama ni aku menyampah dengan dia. Tiba-tiba dia jadi likers, penyokong Tega. Alright. Whereby 60% yang tengah-tengah ni. Okay. Orang yang tengah-tengah ni kategorikan sebagai followers. Followers ni dia macam ni tau. Dia akan tengok suara siapa yang paling kuat. Suara haters atau suara followers. Okay. Contohlah Puan Ida. Puan Ida ajar perfume. Perfume Puan Ida ni semua wangi-wangi lah. Rugi tau you tak join. Followers ni dia dengar likers cerita lagi kuat berbanding haters. I rasa semua orang kena pergi kot. Sebab dia follow mana suara paling kuat. Majority. Right? Tiba-tiba esok pula yang haters ni balas dendam. Itu pakai tu haram tu, produk tu tak halal tu. Suara dia lagi kuat. Yang followers 60% ni ikut yang haters. Right? So, dalam networking, dalam community, dalam konsep kemanusiaan, tugas you bukan nak conquer 100%. Tugas you conquer 20% likers supaya 20% mengapi-apikan kebaikan you kepada followers. At least you dapat 80% daripada 20%. Alright? Okay. 80% ni nak buat apa? 80% ni lah yang bantu buatkan marketing untuk you sebenarnya. Dia lah yang akan cerita dekat inner circle dia. Dia akan cerita dekat dia punya neighborhood. I ada kenal tau seorang lady ni. Dia boleh ajar anak-anak you buat perfume. Kalau anak you nak saja nak buka bidang baru teknikal ke. Alright? Sebab followers ni dia akan kerja dia memang social sikit mulut dia. Dia akan menghebah-hebahkan. Dr. Shah punya ni power tau. Rugilah you tak pergi wellness dengan dia. Alright? Sebab suara likers lagi kuat daripada suara haters. Okay? Mereka akan automatically buatkan marketing untuk you. Alright. So far clear? Clear. Yeah. Okay. Alright. Dalam networking. Alright. Dalam networking. Alright. Ada 3 jenis dapatan yang you boleh dapat. Alright. Kita namakan dia sebagai referral. Alright. Referral pertama adalah transactional referral. Referral kedua adalah relationship referral
Referral ketiga adalah resources referral. Alright. So, apakah 3 jenis referral ini? I nak guys faham. Networking, kita seeding. Kita bukan hunting. Kita berkawan, kita dapat something. Apakah something tersebut? Something tersebut adalah opportunity. Peluang untuk mendapatkan 3 jenis dapatan. Dapatan pertama adalah transactional. It's related kepada fast cash. Orang kenal Puan Ida, orang beli barang-barang Puan Ida. Orang kenal Dr. Ida, orang ambil consultation Dr. Ida. Orang kenal Dr. Shah, orang pergi tempat Dr. Shah. That is transactional. Sekali dengar, terus execute, terus bayar. That is very transaction. It's very simple, very short, very fast. Yang kita nak kejar dalam networking marketing adalah relationship marketing. Relationship referral. Right? Apakah itu relationship referral? Relationship referral adalah bila you kenal siapa market segment you. Kita dah belajar kan? B2B, B2C, B2G. You target B2B. Contoh, saya nak tanya Dr. Ida. Dr. Ida, agak-agak you nak siapa menjadi klien you? B2B. Kalau B2B, panel-panel lah. Panel-panel macam kilang-kilang. Alright. Kenapa nak kilang? Kilang sebab dia punya payment tu kita tengok dia datang dalam sebulan tu in bulk. So dia especially kilang-kilang yang besar kalau ada dia punya pekerja 100 ke atas. So kita dapat automatically satu kilang is actually 100 klien kita dah dapat. And then dia punya payment will be in bulk and quite regular payment lah every month. Alright. Itulah dinamakan relationship referral. Alright. Maksud yang lebih jelas, you tak kejar 100 pekerja kilang. You kejar seorang HR saja atau seorang procurement saja. Itu je yang you kejar. Alright. Saya nak diperkenalkan dengan HR Top Glove. Alright. Top Glove ramai tu. Yes, ramai. You specific lah kawasan mana. Contoh Dr. Ida kat kawasan Beranang. Alright. Ada tak office Top Glove kat sana? Ada office kecil. Berapa ramai? 50 orang. Okeylah 50 orang. Alright. Dan daripada 50 orang individu ni, HR ni, HR Top Glove, boleh tak recommend ke HR kilang sebelah? Kilang sebelah lagi. Macam tu je game dia. Alright. So, you kejar hanya relationship referral. Hanya HR manager saja atau procurement manager saja. You dapat kepala, dapat anak-anak dia semua. Okay. Dapat. Alright. Macam semalam saya bantu. Macam tu. Tapi Dr. Shah okey? Macam runsing Dr. Shah? Kalau Dr. Shah, you muted. Alright. Permainan wellness ni saya ke arah ke nak menjemput orang yang macam publicity ataupun insta famous ataupun artis-artis lah. Sebab tu yang kalau wellness ni selalunya ia melibatkan modal yang besar dan juga investment yang besar. So macam klinik ni memang kita kena pakai volume lah. Saya setuju dengan Dr. Rida. Memang kita kena pakai kilang-kilang, panel-panel lah. Sebab memang dia dah ada attach. Semuanya bergantung pada servis kita lah untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Untuk wellness ni kami baru bertapak. Permainan kami akan menjurus ke arah macam Instagram. Tapi Instagram saya rasa bergantung pada orang yang boleh mengendalikan. Saya rasa kena direct ke strategi saya nak buat ke arah ni lah yang menggunakan artis lah. Itu plan saya lah. Alright. So macam Dr. Shah, you fokus kepada mass market kalau you pakai artis. Mass market lah. Alright. So bila you pakai mass market bagus. Tapi cost untuk to get the audience dengan monetization tu takut tak tally. Lambat. Alright. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang dia cepat. Tapi contohlah you letak target dalam masa 30 hari. You dah spend dah 10,000. Duit yang masuk hanya dalam 8,000. So short kat situ. So ROI dia tak cantik. Alright. Lagi bagus, my suggestion adalah Dr. Ida target kepada sports since you related kepada wellness. Contohlah Dr. Shah, you get connected kepada FAM. You ambil kontrak dengan FAM atau you ambil kontrak dengan FAM tapi under 13. Group under 13, under 15, under 18. You ambil group by group. Atau you ambil Selangor FC. Atau you ambil PKNS FC, PNSB FC. Kerja you target football club saja. Alright, football club settle Selangor. Contoh, ambil tennis club. Tennis club settle Selangor, ambil rugby club.
You ambil kelab-kelab sukan je. You tak pergi tempat lain pun. Okay, faham. Sampailah tiba-tiba you ambil kelab pingpong. Uish, apa kaitan dengan pingpong kan? Macam tak banyak je. Tak banyak, tapi kalau mereka mampu, why not? Good idea. Okay. Alright, fantasy. Oh, nampak mata Dr. Shah dah macam kecing, duit dah semua. Alright, so kat sini tu adalah contoh. Okay, transactional referral adalah related kepada cash. Relationship referral related kepada individu, key player atau decision maker atau gatekeepers. That is relationship referral. Siapa gatekeepers untuk football club, Selangor Football Club? You kena cari individu tersebut sahaja. Right, untuk you discuss, untuk you close deal. Lagi satu referral dinamakan resources referral. Resources referral ni apa? Resources referral ni adalah satu rujukan, satu bantuan untuk selamatkan bisnes you, stabilkan bisnes you, kuatkan bisnes you, kembangkan bisnes you. Alright. Contoh, alamak, Puan Ida tiba-tiba kena scam. Contoh. Alright. Ada seorang lawyer corporate yang boleh bantu Puan Ida. That is resources referral. Contoh. Oh alamak, tax kejar lah Dr. Ida. Sebab Dr. Ida punya sale bulan lepas dah 20 juta. Tax suruh kejar kau-kau ni. Alright. Ada accountant dan juga auditor yang boleh bantu selamatkan Dr. Ida. Alright, okay, advice Dr. Ida, jangan bayar tax dulu. Kita buat aktiviti macam ni supaya boleh tolak sekian-sekian. So itu adalah resources referral dalam sesama. Atau, contohlah dalam wellness. Tengah ubat orang, datang pula saka dia. Tengah urut, saka dia pula tendang dia. Oh lemak dah pula. Kita pula bukan perubatan ke arah benda tu. Alright. So resources referral, you ada pula pawang consultant yang bantu Dr. Shah. Pawang consultant. Alright. So ada individu yang faham benda ni untuk bantu Dr. Ida. Itu juga adalah resources referral. Dan bersama dia make sales. Alright. So kat sini adalah something yang I believe you guys pernah dengar ke benda-benda macam ni, I cerita ni? Alright. Tapi baru dapat idea tak? Macam mana nak guna pakai? Dapat. Alright. Saya pun sama macam you guys. Dulu pernahlah dengar macam tak ambil pot sebab kita tak nampak ke mana dia boleh pergi dan apa kelebihan dia. Exactly. Right? So, dah tahu tak apa yang saya dapat melalui 3 referral ni? Right? Saya dapat stadium, saya pernah cerita kan? Stadium saya dapat. Saya dapat hotel-hotel. Right, itu untuk satu bisnes je, aircon je. Alright. Saya perlukan relationship referral. I need at least lah 4-star hotel, minimum 100 bilik. Okay, Kimi, I pass to you my contacts now. I dapat 2 hotel. Terus petang tu bagi close. Alright. So I dah secure, bukan sale sebulan, sale setahun terus. Ikat kontrak terus. Alright, sama macam uish, semua dah settle lah. Aku nak buat apa lagi yang dalam bisnes ni? Sampai dah tak tahu nak buat apa. Itu yang tak gatal tu pergi buat bisnes lain pula. Alright? Sebab you dah secure sales. Alright? So kat sini janganlah buat macam I. Nanti you pening kepala nanti. Belalah sampai 7 bisnes. Bila pandemik datang, 7 pula tak boleh cari makan. Dah pula Allah uji. Alright. So kat sini, bila you dah dapat ketiga-tiga jenis referral ini, alright, ke mana you dah dapat? This is my suggestion. You boleh dapat dalam grup-grup masjid. Andai katalah you dekat dengan ahli karya, mereka juga kadang-kadang orang-orang yang dah pencen. Tapi kenalan mereka adalah kenalan yang berkualiti. Alright? Grup-grup community masjid. Grup-grup community kampung atau perumahan and so on. Contohlah macam paling ketara you boleh dapat kalau you ahli karya section 7. Wah, kebanyakan otak-otak, pacik-pacik yang dah putih-putih rambut, dah 70, 80. Duduk dengan mereka senang, connection besar. Sebab mereka bukan biasa-biasa. Bekas CEO itu, bekas CEO ini. Alright, sebab mereka duduk dekat komuniti yang mampu. Alright, itu pertama. Komuniti masjid, komuniti perumahan. Nombor 3, alright, adalah dalam komuniti you guys sendiri. Industri you guys. Sebab tu, profesional disarankan aktif dalam persatuan dan persatuan bagi nombor keahlian. Doktor-doktor ada persatuan kan? Ada. So cuma kita tak aktif dalam tu, itu saja. Right? Me myself sebagai arkitek pun ada persatuan. Kontraktor pun ada persatuan. Me sekarang sebagai trainer pun ada persatuan. You aktif dan you senang dapat, pertama dalam persatuan senang sangat nak dapat resources referral. Alright? Nombor 2, you akan senang nak dapat relationship referral.
Alright, transactional sebenarnya kurang. Kadang-kadang orang kita ni skeptikal. Wah, tak naklah bagikan dia dapat seal banyak, aku tak dapat. Kadang-kadang dia sinetron juga kadang-kadang ni orang kita ni. Alright. So, at least kita dapat dua, resources dan relationship. Okay. So, selain daripada tu, macam Puan Ida, negara kita ni sangat aktif dalam grup-grup kewanitaan ni. Kita ada WENA, Women Entrepreneur National, apa tak lupa association kot. WENA ada persatuan macam kalau ada setengah tu Persatuan Asnaf, Persatuan Ibu Tunggal, Persatuan Zakat Selangor, semua aktif. Cuma kita yang kena participate untuk benefits. Alright? Okay, contoh grup alumni. Alumni ni ada setengah alumni aktif, setengah tak. Bergantung pada alumni. Kalau alumni you aktif, then you participate lah. Macam alumni Matric. I lupa apa nama dia. Dia memang aktif. Ada annual dinner every year. So orang-orang macam ni selalu dapat benefits daripada alumni tersebut. Alright. Selain daripada tu, BNI. Alright. Ini pun ada pernah cerita kat you guys lah. BNI pun is one of. Alright. Tapi kenapa I suka BNI berbanding grup lain? I nak guys faham structured. Dia ada sistem yang you guys wajib follow untuk buat, untuk dapat. Dan kalau you buat, you dapat. You tak buat, you tunggulah. Right? And Alhamdulillah, you buat, I dapat. I buat, I dapat. Okay, contoh I dulu hanya dulu I bukan mana-mana trainer secara dalam government punya sektor. Alright? I hanya trainer untuk B2C, business to consumer. I upgrade, I ambil model, strategi bisnes lama, I apply dalam business training, I dapat banyak B2B. I dapat Pro2, dapat AIA, dapat property, banyak company-company B2B. And then, I tengok market share sebagai trainer makin shrink, makin mengecil, makin mengecut. So, I terpaksa tap B2G, business to government. Alright? Dalam BNI, saya memerlukan saya ingin menjadi trainer untuk mana-mana badan keusahawanan. Okey, Coach Kimi, saya ada kenal PUNB, nak tak jadi trainer PUNB? Okey, boleh Puan. So Puan ni dulu pun macam you guys, dia usahawan PUNB, dia kenalkan I dengan director PUNB. Terus dapat jadi. Alright? I minta lagi. Alright? Coach Roy dalam InScan kan, you trainer untuk InScan. Ya betul. Boleh tak saya nak jadi training scan? Boleh, saya bagi dia punya in charge yang approve trainer-trainer baru. Terus dapat. Right? Ada jumpa my neighbor, I masuk dalam BNI, dia faham sistem BNI, kena bagi dulu baru you dapat and so on. Puan, dalam Yadim, boleh kan jadi trainer? Macam mana yang nak jadi? Tak apa. I bawa you jumpa my boss terus. Sebab dia dulu ex Yadim. Right? Terus jumpa bahagian latihan dan juga seminar. Right? Cuma dia kata Coach Kimi, kita punya back to back. Cuma you mampu tak mampu je nak handle. Alright? Pula. Aku salah minta rezeki ke apa kan? So macam, tak apalah, ambil je lah mana yang mampu. Alright? Alhamdulillah, tengah dalam proses. Alright? Semuanya BNI. Alright? Dan semalam, kita ada training kat office. Kita bantu sama-sama BNI lah. Macam mana you nak ambil market segmen Malaysia, masukkan dalam sistem BNI. So, banyak kita bantu kat situ. Saya bantu, you guys pernah tengok tak cerita kanak-kanak Umar dan Hana? Ada tengok. Pernah tahu kan? So my friend tu yang handle the business, Umar Hana punya. Alright? So diorang buka venture baru, bukan bawah durian digital tetapi di bawah Durio Plus. Dia cakap dengan saya, Coach, macam mana saya nak jual satu program bernilai RM80,000 kepada B2B? Alright, kita brainstorm. And you know what? Siapakah klien mereka? You guys nak tahu tak siapa? Ya. Right? Dia guna pakai strategi relationship referral. Durio kena connected dengan Hazanah supaya Hazanah boleh connectkan semua anak-anak syarikat Hazanah di bawah dia. You dah tak payah buat keputusan apa-apa, you hanya deal dengan Hazanah saja. Hazanah bagi green light untuk kesemua anak syarikat dia. 80,000 bukan target you dah waktu tu. Kalau Hazanah dia target semalam at least ada dalam 12 syarikat. You akan dapat 960,000 dengan satu deal. Right? Perkara tersebutlah yang berlaku pada Little Joe sebenarnya. Kan ada usahawan kita nama Little Joe. Tahu. Little Joe macam itulah. Dia tap dengan Petronas, dia dapat banyak. Semua anak syarikat Petronas. Itulah game dia. Tak terkejutlah dia boleh touch millions dalam tempoh masa beberapa bulan saja. Sebab right connection. Right connection. Right.
So tugas you sekarang, Dr. Shah, Dr. Rida, Puan Ida, siapakah connection yang you perlukan dan you nak tap atas dasar apa? You kena faham itu. Right? Sebab kadang-kadang dalam BNI terlampau banyak sangat peluang sampai macam nak ambil yang mana satu kadang-kadang kita pun jadi macam serba salah. Orang bagi sampai kita tak tahu nak apa. Tanya balik, I selalu bagi tahu kat usahawan BNI, tanya balik mana yang priority yang you nak. Right? Sebab peluang banyak, tapi kalau you tak ambil peluang pun rugi. Right? So, barulah ada orang fikir, barulah kira-kira, barulah ada buat homework sikit. Alright. So now, I nak open soalan dahulu. Dr. Puan Ida, Dr. Rida, Dr. Shah, berdasarkan apa yang saya telah terangkan tadi, ada tak soalan yang mungkin you nak tanyakan? Okay, so yang sekarang ni macam BNI ni, kalau sekiranya kalau kita kalau katalah kita ada opportunity di situ, mungkin ialah kita kena juga tengok kapasiti kita kot dari segi macam mana kita nak tap opportunity itu. Sebab takut macam Tuan Kimi kata tadi, kita punya kemampuan nak handle benda tu terlalu banyak opportunity. Jadi mungkin kita kena prioritize lah yang mana kita nak ambil dulu, kan? Yang mana kemampuan kita. Mungkin kita tak boleh ambil semua, tapi kita ambil yang priority yang mana kita boleh handle lah. Okay. Alright. Bila you tanya ni, I tiba teringat seorang doktor ni dekat dalam BNI. Dia kita dalam tim sama, national trainer. Right? Nama dia Dr. Fay. Dia adalah dentist. Dr. Fay, dia masuk BNI dan dia buka 20 franchise klinik. Alright? Semua orang macam terkejut. Dr. Fay, mana-mana event BNI you tak pernah miss. You ada je. Siapa yang handle klinik? It's not my job lah. Macam apa macam dalam hati first carrot gila kan. Dia macam tapi carrot in a good carrot lah. Alright, macam power gila kan, macam it's not my job lah. Alright, sebab kerja dia adalah untuk kembangkan bisnes saja. Alright, but I curious how come a dentist boleh ada kemampuan untuk expand the business dalam masa yang terdekat. Kimi, I ambil sistem BNI, I copy paste dalam my klinik dan I terus kembangkan macam ni kita kembangkan BNI. I macam, ya Allah, tak terfikir pula. So, I jadi director dalam BNI, tujuan I, ni macam kedengaran macam jahat sikit. Tujuan I adalah, I ambil sistem BNI dan I apply into my business, I follow macam mana Dr. Fay buat. And it totally works. Tapi dalam construction industry lah. Alright, saya rasa macam, tak terfikir pula. Bila I contact dengan kawan-kawan director lah, Kimi, kau baru buat ke? Kita orang dah lama buat. Right? Dia orang copy paste je. Template agreement pun copy paste. Tukar nama je, BNI klinik. BNI klinik tu je. The rest semua dia orang follow sebab dia worldwide punya template. Alright, so ada semacam so why not kita buat? So alhamdulillah we did. Alright, and capacity. You kena leverage your task. Alright. One of my doctor dalam my group lah, nama dia Dr. Hazlina. Dr. Hazlina cerita dia adalah dia duduk dekat UK 14 tahun and dia balik Malaysia. I tak tahu sebab apa, tapi dia macam dia nak stay kat Malaysia pula lepas tu. And dia tak ada klinik, dia tak ada job pun. Dia waktu tu dia jadi locum untuk klinik kawan dia dan dia join BNI tanpa ada business. Alright. Bila dah join, dia dah nampak macam ni rupanya. Dia ambil blueprint, dia buka klinik and dia establish. So it's time for her untuk leverage position dia supaya bukan dia yang pegang gigi orang. Kerja dia menjadi networker, menjadi seeder. Menanam je kerja dia. Yang ganti tempat dia adalah locum dan juga junior yang diorang upgrade jadi doktor terus kat situ. And alhamdulillah, I can say tak sampai 3 tahun, sales dia daripada 100,000, 200,000 dah dapat 4 juta, 5 juta. Right? And hierarchy, klinik dia dulu Dr. Hazlina, assistant, admin. Sekarang dah sampai 4 layer kot, 5 layer. Locum bawah dia je dah dekat 8 orang. Alright? So permanent dia dah ramai lah. Alright? Saya cakap, doktor, you satisfied now?
I rasa I boleh buat lagi, dia kata. Sebab dia dah nampak cara nak buat. Ya, ya. Ya. Maknanya leveraging, leveraging. Yes. Yes, exactly, Doktor. Hmm. Right? I answer your questions? Yes, yes. Alright, Definitely. fantastic. Alright, Dr. Shah ada soalan? Tak ada soalan, cumanya saya nak cerita pasal mungkin kelemahan saya dan juga ada sebahagian kelemahan klinik lah. Sebab kita orang ni bergantung pada perkhidmatan. Kalau kita nak berjuta-juta ni, kita memerlukan produk, sebab produk tu berjalan sendiri. Kalau perkhidmatan ni bergantung pada skop bilik, maksudnya kedai lah. Kedai dan perkhidmatan tu memberikan kepada customer. Di mana kalau macam nak jadi macam Dr. Hazrina dengan Dr. Gigi kan? Dr. Faye tu. Saya rasa betul, saya kagum sebab dia boleh buat 20 dalam masa terdekat. Memang modal agak besar lah. Nak buka tu baru boleh buka bisnes dengan marketing yang power. So betul lah. Bila saya mikirkan kelemahan tu, kalau orang lain boleh buat, saya rasa insyaAllah kami pun boleh buat jugalah. InsyaAllah. Alright. Cuma nak memikirkan strategi nak kembangkan, baru kita leverage lah macam Dr. Rida cakap. Alright. Dah tahu tak, Dr. Faye, dia buat benda tu bukan pakai duit dia. Itulah. Dia pakai duit orang. Dia cakap apa tau? Where can I get money Simple je. Oh, you try contact orang ni. Itu gunanya resources referral. Mengembangkan bisnes. Ada kontak-kontak dalam BNI yang ada angel investor. Yang dia okay, how much you want? So dia dump lah duit dalam bisnes orang tu. Expand. And also me myself and my friend lah, I sebenarnya ikut dia. Dia cakap apa tau? Kimi, kau nak tak beli satu lot? Aku nak buka satu dewan. Kita nak buat ada satu idea lah macam co-working place. Alright? And satu lot dalam 10,000 je. At least belilah 3 lot, dia kata. Investment dia sekian. I cakap apa tau? Bro, if I'm not mistaken, the business yang you nak buat ni business Mamat tu kan? Ya, aku dah beli dah business dia. Kau beli business member? Kawan-kawan ni dia beli business. How much? Dia offer 50k, aku dapat dalam 28. Okay, and then kau nak buat this kind of idea, dia nak 100,000. 100,000 sebenarnya adalah untuk marketing dan juga cash flow punya purpose saja. Bukan untuk buat the business. Saya cakap, dari mana kau dapat advice ni Wah, aku tanya director atas, dia bagi, aku buat je lah. And dia orang pun invest dalam aku. So, balik-balik game dekat situ je. Alright, and untuk menjawab soalan Dr. Shah, in order for you to get the millions dalam masa terdekat, it's related kepada strategi, dan strategi tersebut hanya diminta dalam kenalan dalam BNI. I nak buat macam ni do you have any idea? Sekejap, I rasa I pernah dengar benda ni waktu I jumpa this guy. Nanti I bawa you jumpa. Oh, you nak benda ni? Okay, macam ni. Just follow je blueprint. Sebab dalam BNI, kita ada topi yang sama. Givers. Kita bagi. Gain later. Alright? Sebab tu kita tak berkira pasal strategi, pasal konteks, pasal resources. Semua tak berkira. Oh, you nak macam ni? I bring you to my founder. I bring you to my connector. I bring you to my investor. Nanti you pandai-pandai lah bincang. Alright? Itu yang I suka dalam BNI. Alright? And nak bagi secara direct kepada soalan Dr. Shah, ini yang I dapat dulu daripada orang lain. Contoh, satu servis you untuk satu orang bernilai berapa Dr. Shah? 1 jam. Maksudnya? 1 jam? Satu wellness program dalam masa 1 jam, satu orang berapa you charge? Kalau together, contoh per servis, kalau melibatkan prosedur, maybe saya charge dalam 400. Okay. 400 per jam. Tapi kalau macam ini wellness lah. Kalau klinik, saya rasa macam gantung pada apa servis. Macam paling basic pun 50 hingga 100.5. Alright. So 400 ni normally buat apa? Selalunya kita buat macam untuk wellness jantung lah. Kita pakai ECP lah. Maksudnya dia ada alat di mana orang dibaringkan, ada buat prosedur. Alright. Kalau consultation? Consultation maybe paling tinggi 100 lah. Paling rendah 50. Okay, paling rendah 50. Kita ambil paling rendah lah. You buat consultation depan pegawai-pegawai yang kerja operation dekat offshore. Pergi offshore, pegawai-pegawai orang, target dalam 20 orang. Bila dah situ offshore, you naik helikopter ke sana apa semua, you charge satu kepala dalam 300 kali dengan 50 pegawai.
You pergi setengah hari je, berapa you dapat? 15,000. 15,000 ni yang sebenarnya you boleh buat, tak ada masalah. Cuma yang jadi batasan adalah akses. You tak ada akses dan you tak dapat orang yang boleh bagi you green light sekarang terus pergi. Ya. Alright? Benda-benda macam ni yang orang kat luar sana, usahawan kat luar semua boleh kira. Dia boleh sembang. Tapi tak boleh buat. Alright? Sebab tiada right connection. Okay? I share kepada you guys satu story. Recently I join satu group BNI. Bila you ada sampai certain achievement, you akan duduk dalam satu group lain. Group ni dia hardcore sikit lah. Dalam tu dia WhatsApp, I need private helicopter lah untuk I nak pergi makan dengan anak-anak. Siapa yang ada boleh sewa? Okay, I have my friend, I give you now. Tak sampai 10 minit dapat. I perlukan kepala kereta api lah, siapa yang boleh supply? Oh, I have contact from Kemboja. Dia macam, I tengok dalam WhatsApp, wish, aku ni salah group ke? Macam power sangat ni. Macam, I nak tolong pun takut. Faham tak? Sebab giver skin kan. So, macam, ya aku nak tolong apa kadang macam kita pula takut. Ada itu hari lah, ada seorang this Chinese lady. I need a lawyer yang boleh handle case IP dekat Indonesia. Okay ma'am, I can help. My friend dia memang IP lawyer. Dia handle case anak presiden Indonesia. So I bagi my contact pula. Waktu tu I boleh balas balik dia. Alright. So it's all about access. Okay. Alright. Puan Ida. Puan Ida ada soalan puan? Ada syarat-syarat ke kalau nak join BNI tu? Okay. BNI ni, okay. BNI is a weekly program. Alright. Macam my program berlangsung pada setiap hari Khamis sahaja. Okay. Meaning that hari Khamis memang I akan block my schedule. I hanya fokus pada BNI saja. Okay. Bermula 9.30 pagi sampai 12.30 tengah hari secara online. Kecuali minggu pertama secara fizikal. Itu saja. Okay. So, bila saya fokus satu hari untuk BNI, apa yang saya fokus? First, saya attend corporate meeting 9.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Alright. Dan dalam corporate meeting tu lah saya seeding. Oh, yang ini boleh jadi my prospect. Oh, yang ini boleh kenalkan I dengan ni. Oh, ni boleh jadikan I investor and so on and so on. Habis meeting, I terus set meeting. Puan, I really need your contacts lah. I need the sponsorship. I need the investor. I terus close deal pada hari yang sama. So that hari Jumaat sampai Rabu akan datang, I boleh fokus on delivery my business. Right? So I spend one day. Itu syarat pertama. You kena spend your time. Nombor dua adalah program, okay, my group dia tak macam BNI lain. BNI lain pukul 6.30 pagi. My BNI pada pukul 9.30 pagi. Ada lewat sikit. Alright? So, program dia adalah online pakai Zoom daripada 9.30 sampai 12.30 and physical ada hari Khamis. Kat mana kita buat bergantung pada tempat. Ada setengah masa kat Putrajaya, ada setengah masa dekat Bangi, ada setengah masa dekat Kajang. Dia area situ saja. Alright, sebab our region cover 4 area. Cyberjaya, Kajang, Bangi dan juga Putrajaya. Kita tak boleh keluar daripada kawasan kita. So basically macam you guys ni dah nearby lah kan. Right? Macam ni myself, I Setia Alam. Jauh lah nak pergi, dekat 2 jam kalau pagi drive. Alright? Tapi I fikir apa tahu? Ush, tak boleh ni. Group ni banyak benefits for my business. Tak apalah 2 jam lah drive. Alright? So syarat lain. Program ni adalah program berbayar. Alright? Setahun adalah sebanyak RM1,800 something lah, lebih kurang. Itu membership setahun. Bulan-bulan kalau tak silap dalam RM170 saja. Alright? RM170 tu adalah untuk kita nak bayar pada group, kita nak buat event, kita nak bayar dewan, bayar makan, itu je lah. Very basic. Ada setengah group tu dia charge 300 setengah group tu 500. Our group 170 kalau tak silap sebulan. Itu saja. Alright? The rest just seeding lah. You enjoy with your network. Tu je. Kira sebulan tu every Khamis tu maksudnya every week Khamis lah. Betul. Yes. Kita akan jumpa sekarang ni our group 81 orang and insya-Allah kita aim untuk 100 orang. Sebab kenapa? Lagi ramai orang dalam tu, lagi besar kenalan kita. Alright? So, setiap hari Khamis ni memang adalah aktiviti wajib. Andai kata Dr. Shah tak dapat hadir, you diizinkan untuk hantar wakil yang boleh menceritakan bisnes you.
Jangan hantar wakil yang dia nak cerita pasal bisnes dia. Rugi you. Dia curi market you. Sebab kita pernah terjadi contohlah Dr. Rida tak dapat datang, Dr. Rida hantar kawan Dr. Rida klinik gigi contoh. Kawan klinik gigi ni dia pitch for their business, for his business. Bukan pitch Dr. Rida punya business. Itu jadi rugi tu. Right? Takkan ni dapat? Kalau hantar macam wakil pekerja sendiri ke boleh? Oh tak. Dalam tu semua usahawan saja, tiada pekerja. Itu dia main job, dia main kriteria lah. Sebab kita nak deal direct dengan bos. Faham. So kat sini adalah kadang-kadang macam ada agent, tapi agent ni kita tengok level dia macam mana. Kalau you ada level connection you international and dalam luar macam mana semua, baru kita accept. Kalau connection ni biasa-biasa, kita tak accept. Sebab kita nak melihat kelebihan kepada semua pihak, bukan pihak seseorang saja. Alright? Okay, ada soalan lain? Coach, so apa tu saya nak tanya, bila kita attend tu sekejap. Bila kita attend dia punya apa namanya perjumpaan tu, maknanya kita ada tak kita punya requirement yang kita kena actively involved ke, ataupun kita boleh get to know them, get to know the system first ke, macam mana? Alright. So normally dalam program ni, contohlah anda kata Dr. Rida, Puan Ida, Dr. Shah participate and you jadi a member. You akan diberikan 2 bulan untuk understand the system. Dalam masa 2 bulan juga, you will be appointed seorang mentor untuk guide you. Okay, Dr. Rida, nanti masuk website ni kita akan belajar buat macam-macam ni. I akan monitor, I akan bantu you. Okay, Dr. Shah, nanti boleh download apps ni, kita akan bantu you macam mana nak bina you punya personal brand dalam apps ni, supaya worldwide punya BNI members boleh tengok you menggunakan apps telefon. Alright, Puan Ida, nanti you jumpa dengan 10 usahawan lain untuk you faham satu persatu sistem BNI. Mereka ada tajuk masing-masing. So you akan diberikan 2 bulan untuk get to understand the system. Settle je 2 bulan, you akan graduate, you akan dapat CJ, dapat and so on lah. Right, dan kemudian you akan berkawan seperti biasa. I see. Alright. Okay, coach. Saya sebenarnya ada patient ni. Okay. Is this session recorded? Alright, recorded. Recorded. Okay. Sebab saya akan off sekejap, saya akan keluar sekejap. Kalau sempat saya masuk balik pukul 4. Sebelum pukul 4. Okay, tak apa. Sini pun just nak jawab-jawab soalan saja. But dari nanti apa-apa nanti kita akan communicate lah, insyaAllah. Okay. Thanks. Alright. Thanks, coach. Fantastic. Terima kasih, Dr. Ida. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Puan Ida dan juga Dr. Shah, ini ada questions yang mungkin kita nak proceed. So far saya tak ada lah. Okay, Puan Ida? Interesting juga. Okay. Dalam cuma Coach Kimi, any kind of business, it depends on the person who presenting to the macam investor kan. Investor pun ataupun orang yang kita nak close deal. If let's say the person who able to conduct the presentation very well, memang senang nak push ataupun senang nak grab the deal lah. Betul lah? Yeah, technically yes. But then dia bergantung juga pada relationship orang tersebut. Kalau orang tu juga macam jarang hadir, tak rapat dengan kawan-kawan dalam tu, pun lambat dapat referral tu. Faham. Okay. Macam ni myself I pun sebenarnya I yang operate my own business. Kalau tak ada I tak boleh nak deliver training. So how do I manage my time adalah I will make sure Khamis ni I tak ada jadual training, I hanya fokus pada BNI. Alright. And I put another program iaitu pada hari Isnin. Hari Isnin I akan jumpa physically. Hari Isnin I akan lock jadual I daripada pukul 8 pagi, kadang-kadang 7.30 pagi. Doktor, kat mana? Jom sarapan ramai-ramai. I akan ajak semua kawan-kawan yang lain duduk dalam satu kedai mamak, kita makan situ. At least pagi tu I spend dengan 5-6 orang. Habis sesi tu I pergi visit office kawan-kawan yang lain. Plus I panggil, nak ikut tak? Aku nak pergi ni. Jom kita pergi ramai-ramai. Alright. So I bonding dalam masa setengah hari atau 1 hari. Sebab syarat untuk dapat referral adalah keakraban, relationship you. Right? Baik, Dr. Shah. Okay, fantastic. Ada soalan susulan? Okay, nak tanya.
Before I consider, is there any like website or online where I can know more about BNI? Alright, good question. Kejap I show you, Dr. Puan Ida. This is my screen. Kejap. So, this is BNI. BNI punya ini kalau untuk orang yang berbayar lah, sebagai members. Itu semua ada account masing-masing macam Facebook kita lah. Okay, so this is my account. Dalam ni I boleh akses banyak maklumat untuk BNI. Andai kata yang tiada account, you guys boleh pergi kepada BNI Malaysia. BNI Malaysia. Kat sini you boleh refer BNI ni apa. Okay, contoh Puan Ida, agak-agak you nak dapatkan klien yang macam mana? I think penjual perfume lah, penjual Okay, perfume. perfume seller. Alright. Kita cuba tengok dalam BNI berapa ramai perfume seller. Okay. Oh, kejap. Oh, sudah ke atas. Okay. So this is all this perfume seller kat Kuching, dekat Negeri Sembilan, Kepala Batas, alright, Kuala Lumpur, semua ada kat sini nama dia. Saya ada contact number, saya ada alamat semua. Alright. Ada satu page saja. Alright. So Puan Ida boleh contact dia untuk mereka dalam ni semua dan you boleh connected dengan mereka. Alright. Dapat Puan Ida? Dapat. Okay. So ini adalah BNI Malaysia. This is my account lah as a member. Alright. I just nak tunjuk kat you. This is my transaction yang dalam bisnes yang I dapat. Revenue receive 200,000. Alright. Tapi 200,000 ni BNI saja. Program I RM80 je. Program murah. Tapi boleh generate 200,000 okay lah. Okay. So I target pula dekat Facebook berapa ratus ribu. BNI berapa ratus ribu. Offline berapa ratus ribu. Itu nama dia revenue stream. You split you punya pendapatan, dari mana you boleh dapatkan pendapatan tersebut. Right? Tapi sebenarnya ini is not the accurate one lah. 200,000 ni I rasa 2 tahun lepas. Kita update lagi kot. Alright. So far clear? Wanida? Okay, clear. Alright. Dr. Shah nak tanya? So far tak ada lagi. Cumanya saya tak pasti sama ada saya nak join BNI sebab bisnes saya ni baru nak kembang. Kalau BNI kena full commitment kan, kena datang dia punya event dia kan. Sehari je event dia. Every week. Betul. Every Khamis kan? Yes, every Thursday. Sampai tengah hari kan? Okay kan? Saya tengah fikirkan dulu nanti. Alright, macam ni. I'm not inviting you guys to be a member. I'm inviting you guys to be a visitor. Alright, you guys visit dulu. Tapi kali ni I tak nak you. My purpose I buat training ni adalah bukan untuk you jadi members. My purpose I buat training adalah for you to understand another networking, another strategy for marketing, which is networking. Then you try apply dalam my group, and you see if it benefits you. You gain some referral. Then it's your decision. You nak join tak join terpulang pada you guys. Right? Tetapi macam you guys punya business, I tak ajak macam ada usahawan lain, I ajak secara online. I tak ajak secara offline. Sebab dia bergantung pada nature business. Ada nature business yang offline baru dapat business yang hebat. Kalau online ni dia kurang. Ada yang online tu laju, offline kurang. Okay. So you guys ni I lebih suggest offline. Okay. So offline ni bila? I nak open dulu, in case I terlupa. Offline yang kita akan buat paling dekat adalah pada awal bulan 9, iaitu pada 1 hari bulan 9. 1 hari bulan 9 hari Khamis. Alright. Pukul 9.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Tapi kalau fizikal, normally pukul 9 dah ramai dah orang datang. Orang datang, orang akan exchange card. Waktu datang ni pun bawa business card masing-masing. Alright. Kalau ada produk, bawa satu produk untuk you present kepada 81 orang. Dia lagi mudah untuk orang faham. Contoh macam Dr. Shah ada produk? Ada vitamin tu. So bawa vitamin tu. Senang you nak cerita ke orang. In fact, kalau dapat bawa lebih lagi bagus. Kalau diorang nak beli, boleh beli terus dengan you.
Alright? Okay, fantastic. Okay, so you guys okay Selain- untuk datang secara fizikal? Selain daripada tarikh tu ada tarikh lain ke? Kalau doktor tak available on that day, saya akan jemput doktor secara online sahaja. Si. Tapi So, tapi tak kiranya biasa lah. physical offline tu once a month lah. Macam yes, once a month September setiap lah. minggu pertama. Faham. Alright. So, Puan Ida nak prefer online ke offline? Saya bos boleh rasanya. Okay, Dr. Shah? On 1st September saya tak dapat sebab saya nak hantar orang pergi umrah. Okay. Maybe saya consider offline dulu. And Okay. then saya bincang balik untuk dapatkan online lah. Alright. Atau macam ni. You try for online dulu. Dan andai kata kalau you nak datang for offline, you datang pada bulan 10. Okay. Alright. Sebab at least, sebab the thing is, how you want to practice this. Takut lama sangat nanti kan terlupa belakang. Dah knowledge. Dah lemau. Dah lemau dah. Alright. So kalau you want to go for offline, the next date adalah pada 25 hari bulan. Alright. 25 hari bulan Puan Ida okay? InsyaAllah boleh kot. Alright. Itu secara online pakai Zoom. Nanti kita akan saya akan WhatsApp lah maklumat-maklumat untuk berikan kepada Puan dan Puan akan isikan maklumat tersebut. Right? 25 hari bulan 9 ke 8? 8. Hari Okay. Khamis. Online ya? Online. Hari apa ni? Hari Khamis. Hari Khamis. Okay, insyaAllah. Alright. Okay. So kalau Puan okay, saya akan hantarkan detail lah. Saya berikan nama, email address Puan, alamat office and so on. So kita boleh register dalam sistem dan kita akan jumpa secara online. Alright. So, Dr. Shah? Dr. Shah register? Ada call tu kot. Itulah. Okay. So, soalan Puan Ida ada soalan lain ke Puan? Masa ni tak ada apalah. Alright. Dr. Shah ada soalan? Okay. Dr. Shah muted. Alright. So, kalau you guys ada soalan, saya akan tamatkan sesi hari ini. Okay. And then saya akan hantarkan detail dalam WhatsApp group untuk you guys isi so that saya boleh register secara online dan saya boleh kenalkan kepada 81 orang usahawan yang lain. Okay? Okay. Alright. So, terima kasih banyak Puan Ida. Terima kasih Dr. Shah. Okay, terima kasih. Alright. InsyaAllah kita jumpa nanti. InsyaAllah. Dr. Shah okay? Okay. Nanti. Alright. Fantastic. Alright. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama.